Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 Oktober 2021 bersama saya, BBM Yusaika. Tumpuan berita mengenai saranan kepada usahawan daripada kalangan B40 dan perniagaan informal untuk mengambil peluang mendapatkan pelbagai bantuan perniagaan yang disediakan kerajaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata bantuan yang disediakan kerajaan itu adalah untuk membantu mereka dalam menjayakan perniagaan dan meningkatkan pendapatan mereka. Katanya lagi, usahawan juga digalakkan menerima dan menggunakan media sosial untuk memasarkan perniagaan mereka dengan lebih meluas. Congratulations to Kek Nafis Siti Payong, Miri City. This is the first in Sarawak where we have a gallery, mini museum on the history of Kek Payong and also history of the founder of Kek Nafis Siti Payong. Congratulations. I hope this place will be popularized and there will be a lot of visitors coming here. This can be another very interesting place for visitors from outside, especially from outside Sarawak, to come and visit this place and to know more about how different Kek Nafis we met here. Semasa berkunjung ke pusat latihan peserta yang terpilih dalam program Micro Connector SME Corp Malaysia pada Jumaat, Adun Senadin itu berkesempatan mengucapkan tahniah kepada Kek Lapis Siti Payong yang kini mempunyai sebuah galeri mempamerkan sejarah pembuatan kek lapis. Beliau turut menasihati usahawan daripada kalangan B40 termasuk ibu tunggal, belia dan orang kurang upaya OKU yang menerima bantuan berupa peralatan untuk memulakan perniagaan yang dibiayai bersama SME Corporation Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia. Berita seterusnya, buat julung kalinya Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union, Jabatan Ketua Menteri Sarawak menganjurkan acara larian secara atas talian iaitu Integrity Run 2021 bersempena dengan sambutan Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2021. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli telah melakukan upacara simbolik flag off acara Integrity Run 2021 di pejabat beliau di bangunan Baitul Makmur 2 Petrajaya pada Jumaat. Hadir bagi menyerahkan poster larian sebagai simbolik memulakan acara larian ini pengarah Union Adana Jed selaku penganjur program beserta pegawai kanan jabatan. Penyertaan dibuka kepada semua penjawat awam negeri dan persekutuan dan rakyat Malaysia amnya yang mana mereka boleh terus mendaftar dengan memuat turun aplikasi Jomran di telefon pintar masing-masing. Program larian ini akan berlangsung selama 2 bulan iaitu bermula 1 Oktober hingga 30 November 2021 dan dalam tempoh berkenaan, peserta boleh memulakan larian secara berlari atau berjalan dengan merekodkan jarak pergerakan dan simpan dalam aplikasi Jomran. Terdapat 3 kategori penyertaan iaitu 5 km, 10 km dan 21 km. Selanjutnya mengenai lawatan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC Dewan Kompleks Sukan Komuniti Mukah pada Khamis. Lawatan beliau bertujuan memantau susun atur dan tahap kebersihan di PKRC tersebut. Dalam program berasingan, Datuk Seri Fatimah telah hadir di mesyuarat penyelarasan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian DDMC Mukah. Mesyuarat tersebut membincangkan tentang keperluan penambahbaikan PKRC di Mukah. Antara isu yang dibincangkan ialah kutipan sampah domestik dan sisa buangan klinikal, tandas tersumbat, bilangan tandas tidak mencukupi, kerja teknikal kebersihan di PKRC, pesakit agresif, keperluan air minuman berterusan dan makanan tidak dapat dibekalkan tepat masa. Manakala di Dun Repok, agihan bantuan makanan menjadi pengisian program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan sempena sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Repok pada Khamis. Program itu dimeriahkan dengan kehadiran Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si yang kemudiannya merasmikan simbolik penyerahan bantuan makanan tersebut. Penerima terdiri daripada golongan sasar seperti warga emas, asnaf, ibu tunggal dan OKU. Menurut Datuk Seri Huang, agihan bantuan itu sangat signifikan dengan keperluan rakyat pada masa kini dalam menjalani tempoh pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 kerana sudah semestinya ada di antara mereka yang terjejas.
Sambungan itu, beliau amat berterima kasih kepada pihak Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS kerana sudi menganjurkan program seumpama ini di Pusat Hikmat Repok. Antara pengisian aktiviti lain termasuk penyerahan bendera Malaysia dan Sarawak untuk diagihkan di Kampung Melayu. Di Dun Layar pula, wakil rakyatnya Gerald Rentap Jabu turun padang meninjau pelaksanaan projek siap dan serah tapak projek program transformasi luar bandar RTP di sekitar konstituensinya pada Jumaat. Beliau memulakan lawatannya di Rumah Andoh Cupong, Nanga Geraji Padeh Betong bagi meninjau projek membina benteng hakisan tanah dan kerja-kerja berkaitan yang menelan kos sebanyak RM700,000. Seterusnya, Gerald meninjau 2 projek siap di Rumah Warren Betty Uping Geraji Atas Padeh Betong. Projek berkenaan adalah membina benteng penahan tanah susur dan membina benteng, menyimen jalan dan kerja-kerja berkaitan di kawasan Rumah Panjang Geraji Atas Betong dengan setiap projek bernilai RM100,000. Tuai Rumah Warren Betty yang mewakili para penduduk sempat merakamkan penghargaan kepada pihak Dun Layar di atas pelaksanaan 2 projek RTP tersebut yang telah siap sepenuhnya. Gerald mengakhiri lawatannya dengan menyaksikan upacara serah tapak projek bina baru jambatan gantung di Rumah Nila Rangi, Lawing Padeh Betong yang menelan kos sebanyak RM300,000. Terdahulu, Gerald sempat meninjau program imunisasi COVID-19 remaja yang diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Panglima Rentap. Seramai 272 pelajar berusia 16 hingga 17 tahun yang kebanyakannya dari SMK St. Augustine menerima vaksin dos kedua pada program tersebut. Beliau kemudiannya menghadiri majlis ringkas penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP bertempat di Pusat Hikmat Dun Layar kepada penerima seperti berikut. Turut disampaikan cek sumbangan Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFO kepada The Betong Chinese Temple Charitable Trust Board. Selain itu, 2 unit komputer riba turut diserahkan kepada 2 pelajar yang baru melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi IPT. Laporan diteruskan di Sebuyau. Program vaksinasi bagi pelajar berumur 12 hingga 15 tahun telah mula dilaksanakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pembangunan Sembangan pada Khamis. Seramai 900 penerima yang melibatkan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sebuyau dan 20 sekolah rendah di kawasan daerah kecil Sebuyau termasuk pelajar yang tidak bersekolah menerima dos pertama vaksin pada hari tersebut. Penyelaras PPV Dewan Pembangunan Sebuyau, Dr. Muhammad Azhari Abdillah memaklumkan seramai 49 guru ditugaskan untuk menyelia pergerakan para pelajar dengan kerjasama petugas kesihatan, sukarelawan MyVac dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Pelajar yang hadir telah ditemani oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing dan mengikut prosedur operasi standard SOP seperti yang ditetapkan. Rata-rata pelajar berasa gembira dan bersyukur kerana telah menerima suntikan vaksin dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas usaha menyediakan vaksin kepada mereka. Seterusnya mengenai laporan harian COVID-19 dengan Sarawak merekodkan sebanyak 2,413 kes baru pada Jumaat untuk meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 212,037 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberitahu ia dikesan di 38 daerah seperti tertera. Sementara itu, JPBN Sarawak turut melaporkan sebanyak 26 kes kematian membabikan individu berumur dalam lingkungan 51 tahun hingga 98 tahun. JPBN Sarawak juga memaklumkan kluster Sepangah di Limbang telah diisytiharkan sebagai kluster baru, manakala 3 kluster pula telah diisytiharkan tamat iaitu kluster Ladang Hijau 01 Beluru, kluster Kampung Panggil Sri Aman dan kluster Pangkalan Bau. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.